Dan sekarang kita nak berkongsi kepada anda semua, ini satu program untuk orang kata memperkuatkan lagi mahasiswa dan juga mahasiswi kita. Bukan program di Malaysia, tetapi kita terbangkan mahasiswi kita ke luar negara, ke Vietnam. Betul. Kita nak bercakap berkenaan dengan satu misi sukarelawan oleh Yayasan Sukarelawan Siswa YSL, di mana mereka menyertai satu program ini dipanggil sebagai Green Summer Volunteer Campaign GSVC ke Vietnam. Jadi dua individu kami bawakan untuk bercakap berkenaan dengan topik ini. Selamat pagi diucapkan kepada Cik Abdul Rahim bin Rahman di ujung sana, selaku pengurus Yayasan Sukarelawan Siswa ataupun lebih dikenali sebagai YSS. Juga kami bawakan seorang lagi antara peserta program ini, iaitu Anis Adibah Izwani. Apa khabar? Selamat pagi dua-duanya. Selamat pagi. Okey, kalau kita mulakan lalu dengan Cik Rahim pada hari ini. Jadi macam mana kolaborasi antara YSS ini dapat menyertai program Green Summer Volunteer Campaign ini? Bukan program di peringkat kebangsaan, tetapi program ini diadakan di Vietnam. Baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Semangat Pagi Malaysia kerana memberikan kita platform untuk kita berkongsi. Green Summer Volunteer Campaign ini adalah dia bermula pada tahun 2012 sebenarnya, which is 10 tahun lepas, di mana ini adalah program kerjasama antara Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Vietnam. Pada tahun 2012 buat pertama kalinya kita hantar 5 orang sukarelawan sebenarnya. Itu adalah titik permulaan kerjasama kita sehinggalah ke tahun ini, tahun 2020, iaitu tahun ke-10 lah, bersempena dengan ulang tahun kita ke-10, dan kita hantar juga tahun ini seramai 70 orang ke Vietnam. Okey. Jadi apakah antara program-program yang telah pun direncanakan untuk para sukarelawan kita ni? Baik. Jadi kalau di YSS itu sendiri sebenarnya kita ada pillars kita panggil, ataupun kita orang kata guide lah program-program kesukarelawan kita yang merangkumi pendidikan. Pendidikan kita mengajar, kita buat motivational talk dan sebagainya. Kita ada community development, kita bantu mereka bina jalan, buat rumah, cat sekolah dan sebagainya. Kita ada ICT, kita bantu mengajar komputer, bantu menggunakan gadget dengan cara yang betul. Kita juga ada crisis and disaster management, bagaimana kita nak menghadapi krisis ataupun bencana semasa bencana datang melanda dan sebagainya. Jadi Anis merupakan salah seorang peserta yang bertuah dan terpilih daripada 500 peserta yang hadir pemilihan, dan 70 orang salah seorangnya Anis. Macam mana Anis melalui proses pemilihan itu sehingga berjaya untuk menempatkan diri ke program ini? Alright. Okey, baik. Jadi pada mulanya kita ada pemilihan daripada peringkat universiti dululah, iaitu kalau daripada saya Universiti Bahasa Malaysia. Jadi di UKM kita select dulu beberapa pelajar yang layak untuk ke interview di YSS. Kemudian kita ada interview selama 2 hari. Jadi sukarelawan boleh pilihlah sama ada nak pergi hari yang pertama ataupun hari yang kedua. Dan kemudiannya di situ kita ditempatkan di dalam satu bilik, iaitu beramailah, iaitu kalau waktu saya hari itu kita ada 3 orang dalam satu bilik, dan soalan dia sangat global dan kita membincangkan isu-isu, dan kemudiannya barulah dia tanya berkenaan dengan minat dan sebagainya. Okey. Dalam Alang Anis sebut minat tu kan, kongsi sedikit bagaimana boleh terlahirnya minat untuk menceburkan diri dalam bidang kesukarelawan ini. Sebab ialah orang kata sifat-sifat ni kita nak tanam dalam remaja, anak-anak muda kan. Jadi Anis boleh menjadi inspirasi untuk mereka yang sedang menonton sekarang ini. Okey. Jadi sebenarnya saya mula berkecimpung dalam bergiat aktiflah dalam bidang sukarelawanan ni sejak daripada tahun 2017. Pada waktu tu saya jadi salah seorang sukarelawan waktu Sukan C. Waktu tu. Jadi kita tuan rumah kan? Kita tuan rumah waktu tu, saya ingat lagi saya. Daftar nama volunteer masa itulah. Waktu tu. Okay. Jadi waktu tu itulah start mulanya saya giat aktif dalam bidang sukarelawan, dan daripada itu saya start minat untuk nak pergi lagi, nak belajar lagi, sampailah dekat universiti pun memang saya aktiflah dalam bidang kesukarelawanan. Anis sekarang pengajian tahun keberapa dan kos apa? Sekarang ni saya tahun akhir, tahun 3, Fakulti Sains Sosial, kos psikologi. Kiranya habis semester ni terus buat sukarelawan, kira dah habis dah hantar tesis semua betul. Cik Rahim, macam mana program-program sebegini kan, terutamanya apabila orang kata hubungan kita antara Malaysia dan juga Vietnam, dan ini memberi fokus kepada pelajar-pelajar seperti Anis ini mampu untuk mengembangkan lagi sasiah dan juga kepribadian mereka. Baik, kalau kita tengok memang sejak OSS ditubuhkan lagi, fokus kita adalah memang
untuk pembangunan mahasiswa, capacity building. And kalau kita lihat 2 tahun kebelakangan ini, apabila pandemik melanda, di universiti, di kampus, semua program kita tak boleh buat secara fizikal, dan tiada program fizikal sehinggalah pada tahun ini. Jadi saya berpendapat bahawa platform kesukarelawanan yang kita boleh buat secara fizikal dan kita hantar pelajar, kita beri pendedahan di luar negara adalah satu platform yang sangat baik, yang dapat memberikan pengalaman yang kita panggil experiential learning untuk mereka, dan mereka sendiri dekat Vietnam, mereka sebenarnya akan duduk bersama sukarelawan Vietnam sekali sebenarnya, counterpart mereka daripada local university di Vietnam. Dan kalau kita boleh lihat, ini akan berlaku pertukaran budaya, people to people exchange dan sebagainya. So ini adalah pengalaman yang saya rasa paling berharga, terutamanya pada mahasiswa yang kita hantar ke Vietnam nanti. Okey, tadi Encik Rahim ada kongsikan program ni, program tahunan, maksudnya setiap tahun kita akan menghantar pelajar kita ke Vietnam lah untuk misi kesukarelawanan dan sebagainya. Cumanya ialah 2 tahun lepas kita COVID. Betul. Jadi macam mana, apa akan aktiviti dilakukan sepanjang 2 tahun kita tak boleh keluar, aktiviti yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa? Kalau sepanjang pandemik tu, memang kita tak ada pilihan lah, kita kena change the way we do volunteerism, kita tukar kepada online platform. Dan sepanjang 2 tahun memang kita dah lancarkan platform yang kita panggil e-volunteering, di mana mereka boleh volunteer secara online, dan kita juga lancarkan platform e-training, ya, yang semasa pandemik itulah. So kita bagi mereka buat volunteer secara online, dan juga kita train mereka secara online lah. So training tu more focusing on lebih kepada macam mana you nak handle project semasa pandemik. Ya, tu fokus kita masa pandemik. Jadi Anis, persediaan untuk ke Vietnam ni dengan teammate yang lain, apa yang Anis lakukan? Okay, jadi buat masa sekarang ni baki lebih kurang 2 hari lagi. Kita belajar sedikit berkenaan dengan Vietnam dan juga lokasi-lokasi di sana. Mungkin juga isu-isu yang ada di Vietnam. Dah ada lokasi-lokasi yang akan dilawati oleh sukarelawan di sana? Kita ada 4 tempat, tapi saya pun tak pasti lagi lah. Penempatan tu tak ada confirmation lagi. Tapi kebanyakan dalam rural area ataupun kawasan bandar? Kebanyakannya dalam rural area. Okey, apa perkara yang Anis sendiri nanti memandangkan Anis agak baru dah juga sebenarnya, sebab 2017 lepas itu COVID 2 tahun kan. Tergendala sekejap, baru nak sertai misi kesukarelawanan ni, kemudian sekarang ni baru nak pergi aktif balik. Jadi Anis ada peluang untuk terbang ke Vietnam, bukan semua orang ada peluang ini kan. Daripada saringan banyak-banyak tu, Anis yang terpilih. Apa perkara yang paling dinanti-nantikan oleh Anis sendiri? Okey, perkara yang paling saya nantikan adalah untuk melakukan aktiviti bersama dengan mereka, dan juga saya sendiri nak tengok macam mana perasaan mereka apabila kita datang daripada Malaysia ni untuk membantu mereka. Yalah, bukan semua orang dapat orang kata aktiviti kesukarelawanan ni, kalau kita buat, kita akan dapat rasa kemanisannya selepas itu kan. Betul. Penat tu memang penat, tapi orang kata nikmat dia tu lain. Betul. Dia akan mengajar kita lebih bersyukur. Macam ni kalau Andi sendiri, pengalaman peribadi menyertai program-program seperti ini? Kalau pengalaman saya sendiri pun sama juga. Memang kita pada mulanya kita rasa penat, kadang-kadang rasa yelah kan, bila kita buat aktiviti kesukarelawanan, kadang-kadang tu ada dapat makanan, kadang-kadang tak kan. Jadi bila kita terbang ke Vietnam ni, itulah juga kemungkinan yang akan ada di sana. Tapi kemanisan dia adalah pada akhirnya. Bila kita tengok sendiri hasil tu, pasti dia ada motivasi intrinsik kat dalam lah. Ini antara yang kita kongsikan ini adalah program-program yang dilakukan oleh YSS. Ini boleh Encik Rahim ceritakan sedikit. Antara program-program yang kita buat, kalau kita tengok AgriBio and Environmental Cluster ni, kita mau fokus kepada persekitaran lah, kebersihan, dan juga kita fokus kepada penanaman semula pokok dan sebagainya. And yang ini adalah community development. So kita bantu untuk orang kata mengindahkan, mencantikkan semula taman-taman permainan, sekolah, dan di situlah kadang projek-projek mural dan sebagainya lah. Kebanyakan pesertanya memang di kalangan mahasiswa ataupun memang daripada sekolah rendah sudah sertai? Kalau di Vietnam sebenarnya mereka ada satu program gerakan sukarelawan
sukarelawan secara besar-besaran di semasa cuti sama. So semua peringkat mereka akan terlibat, murid sekolah, di peringkat profesional pun, doktor, cikgu dan sebagainya, dia ambil cuti dan buat volunteer, dan di peringkat mahasiswa, dan inilah yang kita dijemput untuk turut serta selama sebulan sebenarnya. Jadi kalau di Vietnam itu adalah merangkumi semua peringkat usia sebenarnya. Jadi ini gambaran di Vietnam lah. Ya, betul. Okey. Macam mana bagi tujuan keselamatan dan kesihatan sekarang ini, kan apabila kita menghantar pelajar kita di sana, kita akan berkomunikasi bersama mereka di sana. COVID-19 masih ada lagi. Jadi apakah perkara yang diambil untuk memastikan keselamatan dan juga kesihatan para pelajar kita sentiasa terjamin? Jadi untuk misi sukarelawan kali ini sudah tentu kita buat agak berbeza sebenarnya dari segi SOP dan sebagainya, dan kita pun mendapat bantuan dan sokongan penuh daripada pejabat konsul jeneral kita di sana di Ho Chi Minh, dan kita juga mendapat orang kata bantuan penuh daripada partners kita sendirilah, Kerajaan Negeri Vietnam. And pelbagai perancangan sudah kita buat sebelum ni. Kita dah buat lawatan tinjauan 2 bulan lepas, dan kita dah mengambil kira faktor sekiranya mahasiswa kita dijangkiti COVID semasa melakukan kerja-kerja sukarelawan, dan kita dah sediakan atau mengenal pasti lokasi untuk mereka kuarantin dan lokasi hospital terdekat. Dan juga apa sebarang kemungkinan lah, sebab mereka berada di sana selama sebulan. So kerisauan kita adalah visa tu hanya valid for sebulan. So apabila hujung-hujung tu kan, so bila mereka dijangkiti, so mungkin kita boleh extend dan sebagainya. So itulah kerjasama antara kita dan juga kerajaan Vietnam dari persiapan. Kita sudah pun berada di minit-minit terakhir. Mungkin sedikit kata-kata daripada Anis. Apakah harapan selepas bulan, apa yang Anis mahu bawa pulang? Okay, jadi harapan saya adalah untuk selepas sebulan berada di sana, sedikit pengalaman yang kita ada dekat sana dapat saya bawa ke sini dan sebarkanlah kepada mahasiswa-mahasiswa di sini supaya untuk lebih aktif dalam bidang kesukarelawanan. Dan saya yakin selama sebulan saya berada di sana, banyak impak-impak yang mungkin akan mengubah juga kehidupan, dan saya tak sabar untuk share dengan kawan-kawan yang ada dekat sini. InsyaAllah. Sokongan daripada keluarga semua okey? Sokongan daripada keluarga semua okey, dan mereka pun fahamlah yang kita pergi ke sana untuk melakukan misi semua. Jadi orang kata kalau benda baik tu teruskanlah kan. Tapi raya haji kat sana lah. Raya haji dekat sana. Komunitas saya mata kat sana. Okeylah, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini berkongsi tentang satu program misi sukarelawan YSS ke Green Summer Volunteer Campaign ke Vietnam. Terima kasih kepada Encik Abdul Rahim, dan juga terima kasih juga kepada Anis kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi dengan semangat untuk kita bawakan ke sanalah ke Vietnam.